Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Muka surah 417. Pandangan imam-imam sunnah tentang Al-Quran. Jadi pandangan imam-imam sunnah yang dimaksudkan sini imam ahli sunnah wal jamaah, tak termasuk imam-imam yang terkeluar daripada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apakah pandangan mereka terhadap Quran? Okey, terus Imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan, sesiapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, bagi kami dia telah kafir, kerana Al-Quran itu bersumberkan ilmu Allah dan di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu, kalau mengikut Imam Ahmad, siapa-siapa daripada kalangan manusia yang mengatakan dia adalah makhluk. Makhluk ni maknanya kejadian Allah, dicipta, dijadikan. Dia adalah merupakan qadim, bukan dia dibuat, kerana dia terbit muncul daripada Allah Ta'ala. Bila dinisbahkan daripada Allah, sama ada zat ataupun sifat-sifat Allah, semuanya dianggap sebagai qadim. Qadim ni maknanya lawan bagi baharu. Jadi kalau makhluk itu adalah merupakan sifat baru, dia sentiasa berubah dan ada mula, ada kesudahan. Adapun sesuatu yang dinisbahkan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada mula, tak ada kesudahan, qadim dan baqa. Okey, terus bagi beliau juga, jika ada orang yang menyatakan ilmu Allah itu adalah makhluk, dia juga menjadi kafir. Jadi termasuklah ilmu. Kalau kata makhluk, benda tu baru datang, dijadikan, dicipta. Macam ilmu kita lahir-lahir tak ada ilmu, tak ada maklumat. Setelah kita belajar, baru kita dapat ilmu. Maknanya ilmu tu baru datang. Itulah maknanya di antara ciri ataupun sifat makhluk. Makhluk manusia yang pertama yang Allah Ta'ala jadi di atas muka bumi ni, siapa dia? Nabi Adam, kan? Dipanggil Abul Bashar, bapa segala manusia. Nabi Adam lahir-lahir dia ada maklumat tak? Ada ilmu tak? Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa'allama Adamal asma'a kullaha, telah mengajar akan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam nama-nama kesemuanya. Telah mengajar oleh Allah akan Adam. Maknanya sebelum ajar dia tak tahu. Sebelum Allah Ta'ala ajar, sebelum dia beritahu, maka dia tak tahu. Menunjukkan ilmu manusia ini, hatta ilmu kepada Nabi Adam, ilmu kepada para nabi dan kepada para rasul, semuanya makhluk. Allah Ta'ala baru bagi kepada mereka, baru mereka memperolehi maklumat. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Okey, terus Hal tersebut kerana dia beranggapan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bahasa mencipta ilmu itu terlebih dahulu. Jadi sebab apa yang kata dia boleh jadi kafir tu? Kalau ilmu Allah Ta'ala itu makhluk, setelah dia ada, baru dia buat ilmu, baru dia mencipta ilmu. Manusia, jin, syaitan, langit, bumi, kenapa dikatakan makhluk? Sebab dicipta, dijadikan, dibuat. Adapun sesuatu yang kita sebutkan tadi dinisbah oleh Allah Ta'ala, dia bersifat dengan qadim, sedia, tidak ada mula, kekal, maknanya tidak ada kesudahan. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala,
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Okey, faman hajjaka, maka sesiapa ataupun maka barang siapa yang membantah. Hajjah maknanya berhujah, berdebat ataupun membantah. Ka di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi di sini tentang Nabi Isa, kenabian Nabi Isa alaihi salam yang dianggap oleh orang Nasrani dia sampai kepada suatu manzilah, suatu kedudukan sebagai Tuhan, yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan Allah kita sembah, Nabi Isa anak Tuhan pun wajib disembah. Oleh kerana kedudukan dan ketinggian Nabi Isa AS, dia martabat kedudukan, darjat dia, manzilahnya sebagaimana Tuhan juga. Itulah pegangan iktikad akidah orang-orang Nasrani. Jadi Nabi Muhammad kata tak. Lalu Nabi Muhammad SAW terang kepada mereka. Mereka pun nak bantah juga, nak berlawan juga dalam keadaan benda tu dah jelas, dah terang. Nabi Isa ni tidak setaraf, tidak kedudukannya sebagai Tuhan, sebab dia makhluk. Dia dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang berhujah tentangnya, akan engkau wahai Muhammad tentangnya, setelah mimba di maja akan minal ilmi, setelah datang kepada engkau ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Lalu Nabi SAW terangkan kepada mereka. Nabi Isa ni walaupun dia adalah merupakan sebahagian daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kedudukan, martabat, tahap dia tetap sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kamu terang, kamu berhujah dengan mereka tentang masalah Nabi Isa ini, mereka tak akan terima juga. Itu pegangan dan iktikad mereka. Sebab iktikad mereka tidak akan boleh dilunturkan, tidak boleh diubah. Faqul ta'alau. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kamu katakanlah, ta'alau, datanglah kamu semua. Datanglah, nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita. Kami panggil anak-anak kami. Wa abna'akum, kamu panggil anak-anak kamu. Wa nisa'ana, kami panggil isteri-isteri kami. Wa nisa'akum, dan juga kamu panggil isteri-isteri kamu. Wa anfusana, diri kami, dan juga wa anfusakum, diri kamu. Panggil keluarga kita masing-masing, anak isteri kita masing-masing. Summa nabatahil, kemudian kita bermubahalah. Kalau dia peringkat Islam, mula-mula memang dia suruh menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah, ajaklah, panggillah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Sebahagian daripada ulama tafsir, bil hikmah bil Qur'ani was sunnah. Tak ada paling hikmah, tak ada maklumat kafiat keadaan paling hikmah melainkan kaedah yang diketengahkan dalam Quran. Bagaimana cara nak berdakwah, bagaimana yang diajar oleh Nabi SAW di dalam menyampaikan dakwah. Kita ni banyak buat suatu pendekatan, kita reka kaedah nu, kaedah ni, tak berjaya kaedah ni, kita tukar kaedah lain. Lepas tu tak jadi pula, tukar lagi, sentiasa berubah. Sebab kita nak Islam yang disampaikan itu mengikut kaedah kita, mengikut cara kita, mengikut pendekatan kita. Sepatutnya mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah, pendekatan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Suruh manusia kepada jalan Tuhanmu, iaitu kepada agama Islam dengan hikmah. Lepas tu pula, kalau suruh dengan cara hikmah pun tak boleh diikuti, wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat dah dengan mereka dengan cara yang baik. Boleh kita sampai peringkat yang kedua, berdebat. Bila peringkat yang kedua ini diketengahkan kepada orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran agama Islam, debat pun tak jadi apa. Sampai peringkat Allah Ta'ala kata mubahalah. Apa maksud mubahalah? Mubahalah ni berdoa dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati kepada Allah Ta'ala. Di antara dua pihak ni, antara kami dengan kamu, yang mana betul?
Kalau kami salah, Allah Ta'ala laknat kepada kami, datangkan azab bala kepada kami. Kalau kamu salah, tunggu azab daripada Allah Ta'ala. Tapi orang Nasrani tu dia tahu dia salah. Yahudi dan Nasrani tu dia yakin dia salah. Sebab tu dia tak berani. Nabi ajak, marilah. Jadi dalam Islam sampai peringkat boleh macam tu. Beberapa pendekatan telah diketengahkan sebagaimana yang diajar dalam Quran dan juga diajar oleh Nabi. Mula-mula dengan hikmah, lepas tu kita ajak dia berdebat pun dengan cara yang baik, dengan mengemukakan hujah, fakta, dalil, alasan. Bila kita nak mempertahankan hujah kita, apa alasan? Kita nak tolak hujah orang, apa alasan? Sama-sama kena mengemukakan alasan. Tapi takluk juga. Apa maksud takluk? Tak makan. Tak jadi juga dengan debat. Mubahalah. Mubahalah ni banyak orang tak berani. Dia tahu takut dia salah. Kalau kamu kata kamu betul, mari kita mubahalah. Tadi kita sebut mubahalah apa dia? Doa yang sepenuhnya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh tadarruk kerana hati kepada Allah, minta antara dua pihak ni siapa betul siapa salah. Hak salah ni bagi Allah Ta'ala laknat. Nasrani ni tadi Allah Ta'ala ajar Nabi supaya datang bermubahalah. Summana batahil. Kemudian kita bermubahalah. Mubahalah ni apa dia tadi kita sebut? Dan fanaja'al la'natallahi 'alal kazibin. Golongan mana yang dusta? Semoga Allah Ta'ala laknat. Laknat ni datangkan musibah, malapetaka. Sampai macam tu. Dalam Islam dia berani sampai macam tu. Sebab yang menentukan kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhanmu. Maknanya Allah Ta'ala tentukan antara dua pihak ni siapa betul siapa salah. Kalau kita berani, kita kena buat. Sebab itu maknanya orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ni sentiasa berani. Sebab semua ada dalil. Sebab tu kita nak kena didik, asuh, ikat diri kita dengan dalil. Sebab dalam Quran peringkat yang terakhir mubahalah. Tapi bila dah kita berpegang dengan dalil, tak takut mubahalah. Supaya Allah Ta'ala nak laknat pun tak apa, mari. Sebab kita pegang Quran hadis. Jadi sebab tu kena didik, asuh diri kita berpegang teguh dengan Quran hadis. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang rasul dan dia berpegang mengikuti jalan bukan jalan orang beriman. Maksud mafhum mukhalafahnya, jalan orang beriman jalan rasul. Jalan orang tak beriman jalan yang menyanggah perjalanan rasul. Jadi maknanya jelas. Perjalanan yang dibawa oleh Rasul apabila diikuti dia adalah merupakan suatu perjalanan yang sangat jelas. Fanaja'al la'natallahi 'alal kazibin. Maka jadilah laknat Allah Ta'ala di atas orang dusta. Di antara dua pihak ni siapa menipu? Siapa yang berdusta? Jadi di dalam kitab tafsir menyebut sebagaimana yang disebutkan tadi tentang perbalahan yang berlaku tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Faman jahada yakni jadalaka wa hajjaka fil Isa alaihi salam wa za'ama annahu fawqa manzilatil ubudiyati. Mereka menganggap satu tahap kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh siapa? Nabi Isa alaihi salam, sehingga Nabi Isa itu layak disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَلَنْ تَرْضَى, sekali-kali tidak redha daripada engkau. Kau sini siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Lan ni dipanggil apa? Kebanyakan ulama nahwu sebut lan ni nafiul abad. Nafiul abad maknanya nafi selama-lamanya. Selama-lamanya di sini maknanya sampai kiamat, tak akan redha. Redha apa makna? Setuju. Tak akan setuju, tak akan berpuas hati, tak akan rasa selesa. Daripada engkau wahai Muhammad, siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Dah kita selalu sebut dah, mengikut tafsiran para ulama tafsir, bila disebut Yahudi dan Nasrani, dia kata al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama.
Sebut je Yahudi dan Nasrani. Selain daripada agama Yahudi dan Nasrani sama je, selain daripada Islam ni, mereka mempunyai sikap yang sama maksudnya. Memang disebut dalam Quran Yahudi dan Nasrani. Kafir-kafir yang lain selain daripada Yahudi dan Nasrani pun mempunyai sikap yang sama. Pendirian yang sama, pegangan yang sama, akidah yang sama tentang apa? Tentang bermusuh dengan agama Islam. Bukan kata perancangan untuk menghancurkan agama Islam ini tertentu khusus kepada Yahudi dan Nasrani sahaja. Mana-mana agama pun, bila mereka pegangan dan akidah mereka berbeza dengan pegangan Islam, mereka sentiasa merancang bagaimana nak menghancurkan agama Islam. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya mereka sentiasa berfikir dan sentiasa merancang bagaimana nak menghancurkan agama Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga bila mereka akan berpuas hati, mereka akan menghentikan usaha-usaha jahat mereka untuk memerangi, memusuhi orang Islam, sehingga orang Islam dapat ikut agama mereka. Selagi mana orang Islam, kita semua berpegang teguh dengan agama Islam ini, agama Islam yang suci, yang adil, yang benar daripada Allah ini, selama itulah mereka akan bermusuh sampai hari kiamat. Sebab tu kita sebut tadi, ulama nahwu kebanyakannya menyebut lan ini adalah nafi abad, selama-lamanya sehingga kiamat. Jadi permusuhan mereka, musuh Islam terhadap agama Islam ni sampai bila? Sampai kiamat. Qul, katalah olehmu wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk yang sebenar adalah petunjuk Allah, adalah petunjuk yang sebenar. Petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenar. Petunjuk Allah iaitu berdasarkan kepada Al-Quran. La ini taba'ta ahwa'ahum. Sekiranya kamu telah mengikut akan keinginan ataupun hawa nafsu mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau daripada ilmu. Allah Ta'ala bagi teguran, nasihat, peringatan kepada Nabi. Bila dah sampai kebenaran kepada kamu, kamu masih mengikut hawa nafsu mereka. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi engkau wali, pemimpin dan juga sebarang pertolongan, perlindungan dan juga pertolongan. Allah Ta'ala tak tolong, Allah Ta'ala tak lindung. Punca di antara punca sebab manusia menentang kebenaran, sebab apa? Mengikut hawa nafsu. Kalau tadi tentang Nasrani, ini Nasrani, Yahudi dan Nasrani, lawan Allah, lawan Rasul ni sebab apa? Sedangkan kebenaran tu, apabila sesuatu yang datang daripada Allah dan Rasul, sudah tentu benar, tanpa pertikaian, tanpa kemusykilan, tanpa perbahasan, tanpa ragu. Sebab al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhanmu. Lawan juga itu sebab apa? Banyak tempat Allah Ta'ala sebut kerana mengikut hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu amat-amat mengajak kepada kejahatan. Kalau ikut hawa nafsu, memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia memang ajak kepada kejahatan. Jadi orang Yahudi ni yang menolak kebenaran, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kerana hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang jahat mereka supaya sanggah, supaya menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebab itu dalam Quran banyak sangat dia jangan mengikut hawa nafsu, jangan mengikut keinginan daripada manusia, kerana keinginan itu sudah tentu didorongi dengan hawa nafsu dan juga syaitan. Jadi syaitan dan hawa nafsu ni tidak akan menerima kebenaran. Jadi kalau kamu mengikut akan mereka setelah datang ilmu kepadamu wahai Muhammad, tidak ada penolong dan tidak ada perlindungan dan tidak ada penolong. Bukan sahaja Nabi, pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW pun begitu. Kalau kita tak ambil petunjuk yang dibawa oleh Nabi, menunjukkan bahawa kita telah mengikut hawa nafsu kita, yang memang hawa nafsu ini sentiasa mengajak kepada kesesatan. Okey, terus. Imam Malik pernah menyatakan, sesiapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, hendaklah dipukul dan dipenjarakan sehingga dia bertaubat. Dipukul sebab satu pegangan dia itu adalah merupakan suatu pegangan yang salah. Dipukul dan dipenjarakan sehingga dia bertaubat. Bertaubat daripada mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Okey, terus. Sufyan As-Sauri menyatakan, sesiapa yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim." Maksudnya, wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Adalah makhluk, dia adalah kafir zindik dan darahnya halal ditumpahkan. Terdapat ramai lagi tokoh-tokoh sunnah yang mengeluarkan kenyataan yang hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh sunnah di atas. Okey, adakah pendapat ini dipanggil ekstrim ataupun melampau? Oh, dia kata boleh dibunuh. Maknanya memang ada daripada pandangan ulama ini terhadap kesalahan-kesalahan tertentu dia kata halal darah. Oh, sekarang ni orang duk kaitkan tentang sebenarnya benda tu direka ataupun dicipta. Suatu pembawaan yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Wahab ni suatu pegangan yang ekstrim, melampau, sikit-sikit bunuh orang, sikit-sikit bunuh orang. Kita tak jumpa pun pendapat Muhammad Abdul Wahab macam tu. Kalau imam-imam lain ada je, ada bab-bab yang tertentu, dia halal darah dia kata, boleh dibunuh, jatuh kafir. Jadi imam-imam yang besar ni orang tak berani nak kata ini pendapat yang melampau, yang perlu ditolak, ditentang dan tak dihebohkan pun. Mungkin sebahagian mereka pun, kebanyakan mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, maknanya memang ada di kalangan ulama-ulama yang beristihad begitu. Maknanya sehingga demi menjaga kemaslahatan supaya manusia tidak melampau, tidak membuat tuduhan yang sewenang-wenangnya terhadap agama Allah dan juga Al-Quran itu sendiri. Sebab tu diletakkan suatu hukuman, peraturan, buat macam ni kena sebat, buat macam ni kena penjara, buat macam ni kena bunuh. Demi nak menjaga kehormatan dan kemuliaan agama Islam. Okey, terus. Kesimpulan, beriman dengan kitab membawa maksud mengitikadkan dengan jelas kesemua kitab diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut adalah merupakan kalam Allah dan bukan kalam yang lain daripada kalamnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki sebagaimana yang dikehendaki dan dalam bentuk yang dia kehendaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun shadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Maksudnya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan Dia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia juga yang menurunkan Al-Furqan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah. Dalam ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berbicara dengannya. Ia bermula daripada Allah dan bukan daripada yang lain daripadanya. Orang yang mengkufurinya dikenakan azab yang pedih. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, azabun alimun, azabun azimun, azabun syadidun. Bila sebut Allah azab daripada Allah dalam Al-Quran ni semua dahsyat, pedih. Tak ada suatu azab pun yang ringan. Ini nak menggambarkan kepada Allah, kepada kita, Allah Subhanahu wa taala nak memberi gambaran, maklumat, pengetahuan kepada kita azab Allah Ta'ala ni bila kena tak ada satu yang ringan. Bahkan kalau disebut hak seringan-ringan seksa azab neraka daripada Allah Ta'ala, siapa yang kena? Iaitu Abu Talib, yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab apa Abu Talib tu diringankan siksaan dia? Walaupun berbeza agama dengan Nabi SAW, dia merupakan bapa saudara Nabi, sentiasa mempertahankan Nabi, memberi sokongan terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Tapi dia tak masuk Islam. Orang nak buat naya Nabi, nak azab Nabi, nak seksa, nak bunuh Nabi, dia pertahankan.
atas rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ringankan azab untuk dia. Tetapi seringan azab untuk dia itu macam mana? Yang Nabi kata rajulun mutana'alun bina'laihi hatta yaghli minhuma dimaruhu. Seseorang yang diberi pakai kasut daripada neraka, kepanasan kasut itu sehingga menggelegak kepala dia. Itu seringan-ringan. Maksudnya di dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala bila sebut azab mesti dahsyat, nak menggerunkan manusia supaya jangan melakukan larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus bab yang ke-10, beriman dengan rasul. Okey, bab yang ke-10 ni beriman kepada para rasul. Dan insya-Allah malam besok kita sambung tajuk baru ni, insya-Allah malam besok kita sambung. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.